Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Mac bersama saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Stokin tertera kalimah Allah, KK Mat mohon maaf. Juga ops pantau kurma Israel dilakukan setiap hari. Isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Pengendali KK Mat hari ini tampil membuat permohonan maaf susulan penjualan stoking berjenama Mirano Sok yang tertera kalimah Allah di salah satu cawangannya di Bandar Sunway, Petaling Jaya. KK Mat turut memaklumkan tindakan serta-merta telah diambil dengan memberhentikan penjualan stokin tersebut. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menjalankan semakan terperinci terhadap jualan stokin berkenaan. Sebaik saja viral dan kita telah pun mendapat aduan rasmi dan KPDN telah tengah mengambil tindakan serta-merta. Kita difahamkan bahawa pihak KK Mat telah mengeluarkan permohonan maaf kerana mereka tidak menyemak produk ataupun stokin tersebut yang diambil melalui consignment. Namun apapun kita akan melakukan semakan terperinci sekiranya terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan sedia ada. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan titah diraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini. Pembongkaran berita Al-Hijrah berhubung kurma Israel yang dijual di Malaysia terus mendapat reaksi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, semakan penjualan kurma dari negara haram Zionis itu telah dimasukkan serta-merta dalam SOP Ops Pantau Ramadan dan Aidilfitri. Kita kongsi bersama bahawa kita akan terus memantau di pasaran melalui pelbagai akta yang terdapat di KPDN, khususnya Akta Perdagangan, untuk memastikan sekiranya terdapat pasaran kurma berkenaan berlegar untuk ditawarkan kepada pengguna. Dan kita telah serta-merta memasukkan dalam SOP dan juga termarujukan Ops Pantau yang telah kita lancarkan khas untuk Ramadan dan Aidilfitri ini untuk melihat secara terperinci berkaitan dengan penjualan kurma yang didakwa tersebut dan kita amat berharap. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid, mengenai isu kemasukan kurma dari Israel di Parlimen hari ini. Ops itu katanya dilakukan setiap hari termasuk pemantauan di pelbagai platform jualan atas talian. Awal minggu ini, berita Al-Hijrah mendedahkan kurma dari Israel dijual secara terbuka di pasaraya tempatan. Ia dipercayai dibawa masuk secara pukal dan dibungkus semula untuk dijual. Dan sehari selepas pembongkaran itu, Jabatan Kastam merampas 73 pek kurma organik Jumbo Majul Dates dari negara haram itu. Kurma seberat 14.6 kg dengan anggaran nilai RM678 itu dirampas di sebuah gudang di sekitar Kelang. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Dalam pada itu, KPDN Pulau Pinang menyeru masyarakat negeri itu untuk membuat laporan sekiranya terdapat peniaga yang menjual kurma dari negara haram berkenaan. Pengarahnya S. Jagan berkata, setakat ini tiada kurma Israel dijual di Pulau Pinang, namun pihaknya ambil maklum berhubung penjualannya. Jelas Jagan, jika ada di pasaran Pulau Pinang, pengguna perlu terus membuat aduan bagi membolehkan tindakan diambil segera. Tambahnya, sepanjang Ramadan ini, pegawai anggota penguatkuasa akan ke semua jenis pasar dan bazar untuk melakukan pemeriksaan bagi memastikan semua isu berkaitan barangan dapat ditangani.
Sementara itu, pengguna disaran meneliti serta menyemak terlebih dahulu label kod pada bungkusan produk kurma. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, tindakan itu bagi mengelak masyarakat terbeli kurma Israel susulan ketika ini pelbagai jenis jenama kurma dijual secara meluas di pasaran. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, kebanyakan kurma dari Israel ditanam di kawasan penempatan haram. Selain itu, penduduk Palestin turut dikerah untuk bekerja serta menanam kurma. Kena pastikan kita kena jadi pengguna yang bijak, dan lihat kepada bila nak ambil itu tengok, sebab sekarang dia ada kod yang boleh menentukan sama ada itu produk Israel ataupun tidak. Jadi kita kena buat kerja sikitlah, itu yang saya kata sebagai pengguna yang bijak. Jadi banyak lagi produk-produk kurma ni yang daripada luar, kan? Yang daripada luar. Jadi bila dia buat cakna macam tu, insya-Allah kita akan pastikan hanya kurma-kurma. Bila mana kita nak laksanakan sunnah Nabi tadi tu, kita pastikan juga kita tidak menyumbang kepada terus kezaliman yang dilakukan kepada penduduk Palestin. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, ia tidak menjadi masalah sekiranya ada pengguna atau pembeli yang sudah termakan kurma daripada Israel. Namun masyarakat perlu cakna dan pastikan amalan memakan buah kurma sebagai sunnah Nabi SAW itu tidak menyumbang kepada kekejaman Zionis. Tidak salah kalau nak makan, namun ambil dalam kuantiti sederhana. Itu reaksi Pegawai Perubatan Dr. Said Ali Fauzan Said Muhammad dengan trend makan kurma butter pada bulan Ramadan. Jelasnya, kurma yang mempunyai banyak kebaikan akan menjadi mudarat jika tubuh badan kita tidak dapat dikawal kuantiti pengambilannya. Untuk kesihatan. Tapi kalau kita ambil kurma butter ni dalam kuantiti yang banyak, dia boleh meningkatkan risiko kepada kesihatan kita dan menyebabkan berat badan kita bertambah. Sebab satu biji kurma butter ni sama dengan satu sendok nasi. Kalori dia memang tinggi. Dan butter ni pula merupakan lemak haiwan yang mempunyai lemak tepu dan trans yang tinggi. Jelas Dr. Ali Fauzan lagi, lebih banyak kuantiti kurma butter yang dimakan, lebih tinggi risiko untuk menghidap penyakit obesiti, diabetes, kolesterol dan sakit jantung. Baru-baru ini tular trend makanan kurma butter di media sosial. Trend itu mendapat perhatian warganet untuk mencuba kurma butter itu yang dikatakan mampu memberikan tenaga yang mencukupi di bulan Ramadan. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan dakwaan Malaysia adalah negara pembuat atau pengeksport dadah. Namun, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin tidak menolak bahawa negara ini sering menjadi lokasi transit pengedaran dadah yang datang dari Golden Triangle. Okey, saya tak tolak bahawa negara kita dijadikan sebagai hub. Datangnya daripada Golden Triangle, barang ini sampai ke sempadan Thailand, masuk daripada Kelantan, Kedah, Perlis, sampai ke KL ataupun sampai di Johor ataupun sampai di Selangor. Ada juga pengedar-pengedar yang mengedar dadah ini ke Australia, New Zealand, Korea, negara ketiga. Itu saya mengaku. Pasal itu memang berlaku. Itu memang berlaku. Tetapi sebagai kita pengeksport, seolah-olah kita ini produce dadah. No way. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penerimaan rasmi Polis Strike Craft Rigid Hull Assault Boat Pasukan Polis Marin di Hotel Berjaya Waterfront di Johor Bahru. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Razaruddin memaklumkan dadah baru jenis fentanyl yang boleh mengubah penggunanya menjadi seperti zombie masih belum memasuki negara ini. Bagaimanapun pihaknya tidak akan mengambil ringan penggunaan dadah yang popular di Eropah itu. $630,000 asnaf terima pak iftar percuma. Alhamdulillah bertemu kembali.
Di Kelantan, tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Bazar Ramadan tumpuan di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru mendapati ada jualan yang mengalami kenaikan harga di antara 50 sen hingga RM2, terutamanya membabitkan kuih muih dan air balang. Rata-rata peniaga yang ditemui memberi alasan biasa kenaikan harga bahan mentah yang tinggi menyebabkan mereka tiada pilihan lain selain terpaksa menetapkan harga baharu untuk bahan jualan. Peningkatan harga biasanya berlaku untuk makanan yang menggunakan bahan asas dari tepung gandum, gula, telur dan juga bawang. Harga jualan tahun ni lebih kurang tahun lepas. Kalau naik pun RM1-2 gitu je. Kenaikan tu sebab apa? Sebab kos sebagai bahan betul tu kau mahal lah ni. Contoh macam bawang, gapo memang naik bagi 2 daripada tahun lepas. Dan segi keuntungnya ya, apa Untungnya tu banyak modal lah pada utul tahun ni. Memang tak puas hati kalau telur mahal. Lah ni kita buat kuih pun, kau ni kau sekian botol. Dulu 3-2 ya. Kita jual sekian lah. Tak boleh jual. Tak boleh. Jalan mah dulu boleh jual. Ne 5 ya. Lah tak boleh dah. Kita jual sikit. 5 keping 5 ya. Kita boleh buat agak murah apa. Lah ni nak orang nak minyak kita nak pergi dah. Orang susu, orang kita nak beli. Ada kau. Kedai roncik tu. Tusuk nak suruh beli minyak botol. Tak puas hati dah aku tu. Berat dah lah ni. Bagaimanapun, seorang peniaga nasi Arab, Muhammad Fazran Muhammad Saleh pula masih cuba mengekalkan harga jualannya meskipun berdepan dengan tekanan kenaikan harga bahan mentah. Dari segi harga, untuk 3 tahun terakhir ni selepas PKP kita tak ada kenaikan lagi setakat ni. Walaupun harga barang ada naik 2-3 kali lepas kan. Ikutan kita pun kesian dekat pembeli, ada kita punya regular customer kan. Sebab pernah sekali kita naikkan RM1 pun diorang ada komplain lah sikit. Jadi kita still lagi portion yang sama dengan harga yang sama. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memperuntukkan RM9.45 juta menerusi program Iftar Rahmah Madani bagi menyediakan juadah berbuka puasa secara percuma sepanjang bulan Ramadan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, program dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP itu disertai 70 buah masjid dan surau terpilih di wilayah Persekutuan, Putrajaya dan Labuan. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata program berkonsepkan soup kitchen itu akan berpusat di masjid dan surau dengan menyediakan pack makanan pelbagai jenis menu juadah berbuka puasa setiap hari kepada golongan memerlukan. Diedarkan kepada penerima yang ditentukan dalam kalangan asnaf B40 dan golongan yang memerlukan di sekitar wilayah persekutuan. Program Iftar Ramadan Rahmah Madani dijangka dapat memberikan manfaat kepada 21,000 orang penerima setiap hari, manakala jumlah keseluruhan penerima manfaat yang dijangkakan sepanjang program tersebut berjalan berjumlah 630,000 orang. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Iftar Rahmah Madani 1445 Hijrah, anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Pada program ini, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan sumbangan bakul makanan Jawi Food Bank berupa makanan keperluan asas kepada 100 orang asnaf. Pengeluar utama minyak sawit mentah dunia yang berpangkalan di Malaysia, FGV Holdings Berhad, FGV, terus komited dalam mengutamakan tanggungjawab sosial dalam pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Nazrul Mansur berkata, FGV merupakan pembeli buah tandan segar terbesar sebanyak 70% dari peneroka dan pekebun setempat. 70% daripada buah-buah yang kita proses di 66 kilang kami datang daripada pekebun kecil dan juga peneroka-peneroka Felda. Hanya 30% buah yang kita proses di kilang kita adalah datangnya daripada ladang kami sendiri. Ya, di mana ladang kami 351,000 hektar disewa daripada Felda, iaitu lembaga. Ya.
Tambahnya, kebanyakan syarikat lain hanya membeli 10 ke 20% sahaja daripada peneroka serta pekebun kecil. Dan itu perbezaan ketara yang boleh dilihat bagaimana syarikatnya membantu menjana ekonomi penduduk kecil khususnya di kawasan FGV beroperasi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat TV Al Hijrah ke FGV Holdings Berhad di Ibu Negara pagi tadi. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al Hijrah Namanzi Haris dan Ketua Pegawai Operasi TV Al Hijrah Nazariah Muhammad. FGV Holdings Berhad, sebuah syarikat yang menghasilkan produk kelapa sawit, getah, oleokimia dan gula. Dan dengan kejayaan yang dicapai sehingga kini, FGV Holdings berharap menjadi syarikat pengeluar perniagaan produk agrikultur serta makanan yang terulung di dunia yang berasaskan konsep halalan thayyiban. Daif dan kecil. Keadaan surau dan masjid sedia ada di Taman Nusa Bayu, Johor menyukarkan serta memberi ketidakselesaan kepada kariah dari 4 taman sekitar untuk menunaikan solat dan juga aktiviti kemasyarakatan. Ketika ini, 40% daripada 15,000 penduduk di kawasan berkenaan adalah orang Islam. Projek pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu yang baru telah diluluskan pada Disember 2020 dan pada 10 Mac 2023, Majlis Pecah Tanah Projek di Iskandar Puteri Johor telah dirasmikan. Namun pembinaan masih belum dapat disiapkan ekoran kekurangan dana. Masjid itu dilapor menelan belanja RM5.3 juta. Cuba bayang untuk jamaah daripada 4 taman dan kemudian kita pihak yang ada sekarang hanya menyediakan sebuah rumah yang disewa pada setiap bulan dan di situlah dengan segala kedaifan. Namun mereka bertatih-tatih melakukan acara ataupun solat jamaah secara berjamaah. Mereka tetap adakan majlis ilmu dan laki-laki dan wanita disediakan ruang dan tempat. Dan ini saya kira adalah menunjukkan kesungguhan yang dianggap sebagai asas untuk terbinanya masjid di sini. Apabila Masjid Taman Nusa Bayu ini siap dibina nanti, ia akan menampung 1,000 jemaah dalam satu-satu masa. Masjid itu juga akan dilengkapi dengan kemudahan antaranya Dewan Solat Utama, Dewan Solat Terbuka, bilik mesyuarat, tempat letak kereta dan bilik pengurusan jenazah. Bagi yang ingin menyumbang boleh salurkan ke akaun Maybank bernombor 5516-0501-4746 atau Bank Rakyat 1101-726804 atas nama Jawatankuasa Pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Israel bom gudang makanan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Peduli Insan sasar bantuan Ramadan kepada lebih 300,000 keluarga di Syria, Palestin dan Yaman. Agihan itu hasil sumbangan orang ramai menerusi kempen infak Ramadan yang diteruskan untuk tahun ke-13. Sebagaimana sebelum ini, penduduk di 3 negara itu dapat menikmati set sahur dan iftar selain menerima sumbangan kotak makanan. Pergolakan yang berlaku di Gaza ketika ini tidak menghalang niat Peduli Insan untuk menyantuni penduduk di sana. Bantuan dan agihan itu tetap diusahakan hasil semangat dan sifat kebersamaan rakyat Malaysia kepada saudara di Palestin. Bagi meringankan beban mangsa perang, Peduli Insan mengagihkan set sahur dan iftar yang disediakan dapur NGO itu sendiri. Di mana di Syria sahaja, dapur Peduli Insan mempunyai kapasiti maksimum untuk menyediakan 10,000 set hidangan makanan panas setiap hari bergantung kepada dana sumbangan.
Sementara itu, bagi dapur Ramadan di Palestin dan Yaman pula, penyediaan bekalan makanan diusahakan melalui rakan strategik di sana. Usaha ini memberi peluang kepada mereka untuk menikmati pek makanan panas meliputi sajian daging, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan dan kurma bergantung kepada ketersediaan bahan mentah di setiap negara itu. Selain itu, sumbangan kotak makanan yang mengandungi makanan ruji seperti tepung, beras, gula telah diagihkan kepada penerima manfaat sebelum Ramadan bermula. Orang ramai yang ingin menyalurkan dana sumbangan bagi berkongsi rezeki di bulan mulia ini boleh berbuat demikian menerusi nombor akaun tertera atau imbas kod QR ini. Sebuah gudang makanan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Asia Barat UNRWA dibedil Tentera Udara Israel ketika usaha penghantaran bekalan makanan sedang giat dijalankan ke tebing Gaza. Lebih 20 termasuk seorang kaki tangan agensi kemanusiaan tersebut syahid. Israel terus menggunakan perang sebagai senjata perang. Dalam keadaan bekalan makanan semakin berkurangan sejak lebih 5 bulan, Zionis mengebom gudang makanan. Tindakan tersebut selepas kedudukan pasukan Tentera Biru Putih yang terlibat operasi di wilayah tersebut dipercayai semakin lemah. Israel mendakwa serangan udara di selatan Gaza itu turut membunuh seorang komander Hamas, Muhammad Abu Hasna. Sementara itu, menurut seorang saksi, ketika kejadian, pekerja UNRWA sedang memunggah kurma untuk diagihkan kepada jemaah masjid yang sedang berpuasa. كانت سيارة مدنية ماشية في الطريق محملة تمر للصائمين للمساجد يقسموا وزارة المساجد استهدفهم الطيران 3 صواريخ جينا نجري هرعنا بالسرعة نشوف ايش اللي صار لقينا شهادات مين مقطعين أشلاء. Dalam pada itu, Israel berlagak baik, kononnya berikrar akan membanjiri semenanjung Gaza dengan bantuan kemanusiaan dari pelbagai pintu masuk berikutan peningkatan tekanan antarabangsa bagi menangani masalah kelaparan serius di kawasan yang terkepung. Jurucakap Tentera Israel berkata lebih banyak konvoi bantuan akan menyusul selain penghantaran dari pintu masuk lain seperti udara dan kargo bantuan laut. Semalam, Tentera Zionis mengumumkan bahawa 6 truk bantuan dengan bekalan daripada Pertubuhan Makanan Sedunia memasuki bahagian utara semenanjung Gaza di mana krisis kelaparan amat meruncing melalui persimpangan dikenali sebagai pintu ke-96. Namun memberi alasan usaha mendapatkan bekalan untuk ke kawasan itu hanya sebahagian daripada masalah dan banyak lagi yang perlu dilakukan, terutama bagaimana mengagihkannya secara adil dan cekap kepada orang yang sangat memerlukan. Sedangkan ketika ini, kesemua penduduk memerlukan bantuan dan Gaza berdepan dengan kebuluran. Dalam pada itu, sebuah kapal yang membawa bantuan sedang menghampiri Gaza dalam percubaan perintis penghantaran maritim yang dijangka disusuli dengan usaha Tentera Amerika Syarikat untuk membina dermaga sementara di pantai Gaza yang akan membolehkan pengagihan sehingga 2 juta tan makanan sehari. Dalam pada itu, Maghribi, negara pertama menghantar 40 tan bekalan kemanusiaan ke Gaza melalui lapangan terbang Ben Gurion, Israel. Bantuan itu kemudian dipindahkan ke Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin di persimpangan Kerem Shalom antara Israel dengan Gaza. Kementerian Luar Maghribi dalam satu kenyataan berkata Maghribi adalah negara pertama yang mengangkut bantuan kemanusiaannya melalui laluan darat. Sejak perang bermula pada 7 Oktober, truk bantuan secara amnya memasuki semenanjung Gaza melalui Mesir. Hubungan diplomatik Maghribi dengan Israel katanya dimeterai pada 2020 membantu operasi itu diteruskan.
Sekian untuk malam ini. Sebelum berpisah, saksikan bingkisan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyantuni warga TV Al-Hijrah menerusi agihan iftar sentuhan kasih Ramadan KPKT sebanyak 100 beg makanan. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum, Ramadan Karim dan selamat malam.